Allah Ta'ala letakkan pada juzuk 29, yang mana juzuk 29 ni adalah surah yang bertemakan dengan tema dakwah. Bermula daripada ayat daripada surah Al-Mulk sampailah kepada surah Al-Insan. Ini adalah semuanya surah-surah dan ayat-ayat yang bertemakan kepada dakwah. Dan Nuh alaihi salam merupakan contoh teladan kepada Nabi SAW dan kepada kita semua sebagai seorang pendakwah sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumah Allah, melakukan ketaatan dan perintahnya, dan juga diberikan kita kekuatan untuk terus berada di dalam majlis ilmu dengan diberikan nikmat iman, nikmat masa dan juga nikmat kesihatan. Moga-moga dengan nikmat-nikmat inilah menambahkan keimanan, ketaatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat kita perolehi daripada majlis ini menambahkan kebaikan-kebaikan, kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan kita. Seterusnya menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menjadi bekal kekuatan untuk terus melakukan ketaatan dan amal salih kepada Allah, sehinggalah ke nafas yang terakhir, sehingga kita bertemu kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di dunia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah Nuh alaihi salam, surah yang ke-71. Surah 71, surah yang dikenali sebagai surah Nuh alaihi salam, dan surah ini berada di juzuk yang ke-29. Pada bulan yang lalu, tuan-tuan, kita dah bincang sebahagian mukaddimah daripada surah Nuh alaihi salam, iaitu surah yang Allah Ta'ala susun, yang Allah Ta'ala letakkan pada juzuk 29, yang mana juzuk 29 ni adalah surah yang bertemakan dengan tema dakwah. Bermula daripada ayat daripada surah Al-Mulk sampailah kepada surah Al-Insan. Ini adalah semuanya surah-surah dan ayat-ayat yang bertemakan kepada dakwah. Dan Nuh alaihi salam merupakan contoh teladan kepada Nabi SAW dan kepada kita semua sebagai seorang pendakwah sejati. Kenapa, tuan-tuan? Pertama, sebab Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutuskan oleh Allah kepada umat manusia. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, manakala rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh beza waktu dengan Nabi Adam AS lebih kurang ada dalam tempoh 10 kurun. 10 kurun selepas Nabi Adam AS. Dan Nabi Nuh AS menjadi petunjuk, kita kata mentor di dalam dakwah ini, adalah kerana beliaulah baginda Nabi satu-satunya Rasul yang berdakwah selama sepanjang umurnya 950 tahun, yang tidak ada pada mana-mana manusia yang lain. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan satu surah khusus
Untuk Nabi SAW sebanyak 28 ayat. Daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-28 hanya bercerita tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dan surah ini dia seolahnya berkembar seperti surah Yusuf alaihi salam, yang mana hanya cerita tentang dia, tak bercampur dengan mana-mana cerita para nabi yang lain. Kalau kita tengok dalam surah Hud, di dalam surah Hud ada kisah Nabi Shu'aib, ada kisah Nabi Saleh, ada kisah Nabi Hud, Nabi Lut dan sebagainya. Tetapi tidak pada surah Yusuf, hanya khusus cerita Yusuf. Surah Nuh khusus cerita tentang Nuh alaihi salam. Sebab surah ini menjadi penghibur kepada Nabi sewaktu Nabi SAW merasa tersepit di dalam dakwahnya ketika di zaman Mekah Mukarramah. Manakala tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan dalam surah Al-Ankabut, dia antara surah yang bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Allah highlightkan dalam surah Al-Ankabut, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun adalah kerana surah Al-Ankabut turun di penghujung dakwah Nabi di kota Mekah. Ketika Nabi SAW sebelum nak berhijrah, dalam keadaan duka citanya Nabi SAW dakwah selama 13 tahun ditolak, Allah Ta'ala menghiburkan Nabi dengan memberitahu pada Nabi, dahulu ada Rasul yang lebih awal daripada kamu telah dakwah 950 tahun. Dan tempoh dakwah itu adalah bukan tempoh yang pendek tapi panjang. Namun yang beriman hanyalah sekitar 80 lebih orang sahaja. Sebab Nabi keluar daripada kota Mekah mungkin dalam keadaan kecewa. Sebab ramai kalangan orang musyrikin Quraisy tak beriman pada Nabi. Jadi Allah pujuk baginda Nabi, menghiburkan Nabi dengan datangkan contoh pada Rasul yang terdahulu. Bukan sekadar yang beriman tidak ramai, bahkan Nabi Nuh yang dakwahnya lebih panjang, isterinya dan anaknya tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi ini satu perbandingan untuk baginda Nabi dan juga sebagai teladan dan panduan kepada kita. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang lalu kita dah bincang daripada ayat pertama sampailah ayat yang keempat. Sekadar ulang kaji tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat pertama, inna arsalna ruhan ila qaumih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah mengutuskan Nuh alaihi salam kepada kaumnya dengan kami perintahkan supaya dia memberikan peringatan, anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Berilah kepada kaum kamu itu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ini adalah ingatan yang sama Nabi kepada musyrikin Quraisy. Sebelum datang azab Allah, maka bertaubatlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah turunkan azab baru kamu menyesal. Ini pesan yang sama tuan-tuan, Nabi SAW kepada kaumnya, seperti mana pesan Nuh AS kepada kaumnya. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tuan-tuan, pesanan Nabi Nuh AS kepada kaumnya adalah pesan tauhid. Perkara yang paling utama sekali adalah tauhid. Apa kata Allah Ta'ala? Nabi Nuh AS pesan kepada kaumnya dengan perkataan ya qaumi. Ya qaumi, wahai kaumku. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, perkataan ini menunjukkan Nabi Nuh AS tidak bias di dalam dakwah dia. Tidak ada istilah double standard, tidak ada istilah label melabel. Sebab apa? Inilah namanya dakwah is connecting tuan-tuan, not correcting. Dia bukan membetulkan, tetapi dia menghubungkan. Sebab itu dia tak kata wahai musyrikin, wahai kafirin. Dia tak sebut macam tu, wahai munafikin. Tetapi yang disebut adalah ya qaumi, aku dan kamu sama. Sebab itu Nabi SAW tuan-tuan, dakwah 13 tahun di kota Mekah, tidak ada satu pun perkataan yang keluar daripada mulut Nabi adalah perkataan yang menyakiti orang Mekah. Sampailah Nabi dakwah di kota Madinah, kemudian Nabi kembali ke kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, pada peristiwa Fathu Mekah, orang Mekah beriman kepada Nabi SAW. Kenapa mereka beriman tuan-tuan? Bila Nabi menguasai Mekah dan Nabi seru mereka dengan hati yang terbuka, mereka beriman pada Allah dan Rasul. Sebabnya mereka tak pernah rasa kecil hati dengan
sebutan, ucapan dan juga dakwah baginda Nabi SAW. Hari ini kita dakwah, orang tolak dakwah kita sebab mungkin boleh jadi kerana perkataan yang pernah kita sebut mengguris hatinya. Kamu cakap benda yang betul, tapi hati saya sakit. Saya sakit hati dengan awak. Sebab itu saya tak boleh terima apa yang awak sebut. Itu boleh jadi tuan-tuan berlaku kepada kita. Dan ini adalah satu peringatan yang Allah tunjukkan, dakwah ini adalah dengan kasih sayang. Sebab itu disebutkan oleh baginda Nabi, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah kasih sayang, tuan-tuan. An-nasihah merujuk kepada kasih sayang. Macam mana kamu sayang seseorang, sayang kepada Rasul, sayang kepada Allah, sayang kepada kitab, maka sampaikanlah dengan kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh alaihi salam pesan kepada kaum dia, sesungguhnya aku ini lakum. Tuan-tuan perhatikan, Allah menyebutkan perkataan inni lakum, sesungguhnya aku untuk kamu. Perkataan lakum dekat situ tuan-tuan adalah menunjukkan Nabi Nuh beritahu pada kaum dia, aku ini khusus untuk kamu. Aku ni diutuskan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah khusus untuk kamu. Sebagai apa? Nadhirum mubin, sebagai pembawa peringatan yang jelas. Khusus untuk mereka. Dan Nabi Nuh pun kata, ani'budullah wattaquh wa ati'un, iaitu memperhambakanlah diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan taat kepada aku. Ini 3 perkara tuan-tuan. Dalam hidup beragama ni tuan-tuan, asas kita hidup ni 3. Asal kita hidup ni 3 tuan-tuan. Pertama, memperhamba diri pada Allah. Ani'budullah. Kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, kebanyakan ada terjemah sembahlah Allah ataupun beribadahlah kepada Allah. Tapi perkataan ani'budullah, dia datang daripada perkataan abada, hamba. Apa maksud memperhamba diri pada Allah? Kita dah sebut sebelum ni, iaitu kita kena letakkan dalam fikiran kita, dalam hidup ni saya memperhamba diri kepada Allah, bukan menyembah Allah. Kalau kita kata kita menyembah Allah tuan-tuan, kita akan sempitkan skop pandangan kita. Hubungan dengan Allah ini hanya pada salat sahaja. Luar daripada salat, saya seolah-olahnya tidak ada hubungan dengan Allah. Jadi bila Allah kata ani'budullah, memperhamba diri pada Allah, kita faham, saya berkahwin sebab memperhamba diri pada Allah. Saya ini berniaga sebab memperhamba diri pada Allah. Saya bekerja memperhamba diri pada Allah. Saya mengembara memperhamba diri pada Allah. Seluruh hidup ni memperhamba diri pada Allah. Kalau perkara ni jelas tuan-tuan, insya-Allah semua yang kita buat akan jujur, tulus dan juga ikhlas. Kita akan betul-betul berada di jalan yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Okay, sebab apa? Sebab saya sedang memperhamba dirikan kepada Allah. Apa yang Allah perintah saya buat, apa yang Allah larang saya tinggalkan. Sebab saya sedang memperhamba diri pada Allah. Dan inilah yang selalu kita janjikan kepada Allah setiap solat kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyahya, dan hidupku, wa mamati, dan juga matiku, lillahi rabbil alamin. Mutlak hidup aku ini hanya kerana Allah Ta'ala. Okay. Yang kedua tuan-tuan, wattaqu, iaitu bertakwalah kepada Allah. Takwa dekat sini tuan-tuan, iaitu melakukan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang, tanpa ada banyak keuzuran, tidak ada excuse. Saya hanya takwa kepada Allah, buat apa Allah perintah, tinggal Allah larang. Saya tak kisah apa yang berlaku, berlakulah. Apa yang susah, susahlah. Yang penting yang saya buat dalam hidup, apa yang Allah suruh. Sebab hari ini kita hidup dalam keadaan saya buat sesuatu perkara, apa yang orang kata. Saya buat macam ni, orang kata apa. Saya beli macam ni, apa orang kata. Akhirnya kita hidup dalam keadaan tertekan tuan-tuan. Sebab kita nak impress orang lain supaya melihat apa yang kita ada, apa yang kita buat. Sedangkan orang mukmin ini diajar oleh Allah Ta'ala hidup apa yang Allah kata, buat apa yang Allah kata. Saya buat ini ibadah ataupun maksiat. Saya buat ini pahala ataupun dosa. Saya buat ini Allah redha ataupun tidak redha. Itu sepatutnya yang ada di dalam fikiran orang mukmin. Dan yang ketiganya orang mukmin, wa ati'un, iaitu
teruskan kehidupan, jalani kehidupan ini adalah dengan mentaati Rasul. Buat apa yang Rasul buat, tinggal apa yang Rasul tinggal. Sebab Allah datangkan kepada kita adanya role model, tuan-tuan, iaitu daripada Rasul. Hanya tinggal copy and paste. Kan? Kita hanya tiru bulat-bulat apa yang dilakukan oleh para Rasul, insya-Allah lah di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu antaralah pesan-pesan daripada Nabi Nuh kepada kaumnya, dan itulah peringatan kepada kita di dalam kehidupan kita. Sekarang tuan-tuan tengok, kita masuk tuan-tuan ayat sambungan kita, Bismillahirrahmanirrahim, pada ayat yang kelima. Kalau tuan-tuan tengok pada Quran dan tuan-tuan buat nota, daripada ayat kelima sehinggalah pada ayat yang ke-20, pada ayat-ayat ini tuan-tuan, Allah merakamkan rintihan Nuh alaihi salam kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena bayangkan, 950 tahun, dia bukan tempoh yang pendek, tempoh yang sangat panjang. Tapi kita tengok Nabi Nuh kental dalam berdakwah. Bayangkan tuan-tuan, sepanjang 950 tahun, yang beriman kepada Nabi Nuh sampai naik bahtera ni hanya 80 orang lebih. Secara puratanya, dalam tempoh 11 tahun Nabi Nuh dakwah, seorang je beriman, tuan-tuan. Seorang saja beriman. Apa kekuatan yang Nabi Nuh ada? Apa yang dia ada, yang dia menjadikan satu tolakan kepada jiwa dia supaya kuat untuk berdakwah? Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, antaranya inilah rintihan yang disebut-sebut oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah. Ada manusia tahu? Tak tahu, tuan-tuan. Tapi Allah tahu, kerana Allah selaku Tuhan, dialah yang merakamkan ayat-ayat ini daripada ucapan hati Nabi Nuh alaihi salam. Tengok, Nabi Nuh rintih kepada Allah. Apa yang dia lakukan kebanyakannya ditolak oleh kaumnya, oleh mereka-mereka yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Baik, tengok ayat kelima, tuan-tuan. Ayat kelima ni juga sampai ayat 20 bukan sekadar rintihan Nabi Nuh, tapi dalam pendekatan Nabi Nuh AS adanya targhib, galakan, dan adanya tarhib, adanya ancaman. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin kita rasa jauh. Saya bukan pendakwah, saya tak dapat menghayati ayat-ayat dalam surah Nuh. Kita kena faham, tuan-tuan, pertama, semua yang mengucap kalimah la ilaha illallah semua pendakwah, tuan-tuan. Kita kena sampaikan ayat-ayat dakwah ini kepada sesiapa sahaja. Yang kedua, tuan-tuan, konteks ini juga boleh menunjukkan kepada kita dalam profession kita maupun dalam keadaan kita memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu dan juga seorang bapa. Kita komen, anak saya ni saya dah buat macam-macam dah, tapi dia tak nak solat juga. Kita tengok Nabi Nuh kata apa, tuan-tuan. Tengok Okey, baik. Ayat kelima, tuan-tuan. Nabi Nuh kata apa? Qala, kata Nabi Nuh AS kepada Allah, rintihan dia, tuan-tuan. Rabbi inni, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, da'autu qaumi, telah berdakwah kepada kaumku, telah menyeru, mengajak kepada kaumku, lailan wa nahara, siang dan juga malam. Kalau dalam bahasa Melayu, tuan-tuan, kalau kita kata saya ni bekerja siang malam, dalam fikiran kita, kita faham orang ni kerja ni memang workaholic lah ni, kerja siang malam. Tapi pada ayat kelima ni, tuan-tuan, Nuh AS kata, aku dakwah kepada kaumku bukan siang malam, malam siang, terbalik, tuan-tuan. Aku dakwah kepada kaumku malam siang, iaitu diawali dengan perkataan lailan, lalu disambung dengan perkataan wa naharan. Aku dakwah pada kaumku malam dan aku dakwah kepada kaumku siang. Apa maksudnya, tuan-tuan? Nabi Nuh AS, dia berdakwah siang. Tafsiran pertama, tuan-tuan, dia dakwah siang sampai membawa kepada malam. Maksudnya malam tu boleh jadi dia berehat, tapi fikirannya menyusun strategi, berfikir-fikir macam mana saya nak sampaikan dakwah kepada kaumnya. Maksudnya dia tak pernah berhenti dan tak pernah berehat daripada dakwahnya sepanjang 950 tahun. Ada orang mungkin dia bekerja siang, malam dia tidur, tuan-tuan. Tapi untuk Nabi Nuh AS, siang bekerja, malam dia masih lagi merencanakan strategi-strategi, taktikal dia macam mana nak berdakwah kepada kaumnya. Itu pertama. Tafsiran yang kedua, lailan wa naharan, dekat sini, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita Nabi Nuh AS dakwah dia custom mengikut mad'u dia, audience dia. Kalau mad'unya kerja siang, shift pagi, tuan-tuan, waktu petang dan malam mereka berehat, waktu itulah Nabi Nuh pergi dakwah.
Pergi jumpa dengan kaum dia berdakwah. Seru mereka dakwah. Kalau kaumnya bekerja petang mahupun malam, maka waktu siang mereka berehat. Waktu itulah Nabi Nuh AS pergi berdakwah. Nabi Nuh ada tim ke tuan-tuan? Dia tak ada tim. Dia hanya bersendirian. Okay? Dia berdakwah siang dan juga malam. Dia tak ada waktu yang khusus tuan-tuan. Sepanjang hidupnya adalah untuk memperhambakan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan tugas sebagai seorang Rasul yang berdakwah menyeru kepada kaum dia. Dia bukan seruan dakwah sehari sekali. Dia bukan seruan dakwah hanya 5 hari sekali. Bukan sehari 2 kali. Tidak ada tuan-tuan. Dia tidak ada tempoh. Kita kalau bekerja ada waktu kerja tuan-tuan. 8, 5, 9, 6. Tak ada tuan-tuan. Dia tak ada waktu. Dia 24 jam khidmat untuk berdakwah kepada kaumnya. Yang itu disebutkan sebagai lailan wa naharan. Dalam usaha kita mendidik anak-anak tuan-tuan. Anak kita macam ni seorangnya, macam ni seorangnya. Adakah kita buat seperti itu siang malam? Maksud siang malam apa tuan-tuan? Siang kita tunjukkan teladan, kita berikan didikan, berikan perhatian. Malam kita bangun tahajud, berdoa, merintih dan meminta pada Allah. Ramai orang dia nak anak berjaya, tapi sepanjang hidup dia sekali pun dia tak pernah bangun malam meminta kepada Allah, ya Allah, berilah anak saya jadi saleh, salehah. Pernah tak kita tanya berdiri kita tuan? Kita bangun malam angkat tangan, ya Allah, pernah tak saya ni angkat tangan waktu malam, waktu orang lain tidur, saya minta pada Allah, ya Allah, jadikan anak saya ni saleh, salehah. Tanya pada diri kita. Kita banyak lebih kepada merungut dan banyak kepada kita ni memberikan keuzuran-keuzuran sekian-sekian, tapi kita tak pernah melaksanakan kerja-kerja seperti ini tuan-tuan. Tak pernah nak kerja kuat, nak berdakwah kuat, sedangkan yang hanya adalah sekadar kita ni merungut saja, merintih saja, kenapa macam ni dan sebagainya. Okey, itu ayat pertama tuan-tuan, ayat nombor 5. Ayat nombor 6 tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, falam yazidhum du'ai illa firara. Dan Nabi Nuh AS dia pun merintih pada Allah. Dia kata apa? Falam yazidhum, dan tidaklah bertambah kepada mereka itu du'ai, seruanku, dakwah aku, illa firara, melainkan semuanya akan menjauhkan diri. Firar dekat sini tuan-tuan, menjauhkan diri ataupun melarikan diri daripada aku. Lagi aku dakwah bukan lagi bertambah dekat, lagi aku dakwah lagi jauh tuan-tuan. Lagi aku dakwah lagi jauh. Bayangkan seorang cikgu, dia mengajar satu kelas. Kelas tu sekarang ni tuan-tuan, kat sekolah mungkin ada dalam 40 orang. Paling ramai lah ni 40 orang, 45 orang ataupun kurang daripada tu tuan-tuan. Kalau boleh lah, dia kata apa? Saya nak tahun tu cepat habis lah, saya tak sanggup dah jaga kelas ni. Teruk sangat lah budak-budaknya. Selalu kita macam tu tuan-tuan. Tapi kelas tu tuan-tuan, murid-muridnya bukan lari daripada kita. Bukan lari. Hanya masa kita mengajar, dia buat bising. Masa kita mengajar, dia tak dengar. Itu saja. Tak pernah lari. Tapi kaum Nabi Nuh AS, Nabi Nuh dakwah, dia lari tuan-tuan. Firar, dia lari. Kita cakap dia lari tuan-tuan. Sakit hati tak? Sakit hati. Bukan setahun. Bukan 2 tahun tuan-tuan. 950 tahun. Benda yang sama. Berulang-ulang. Dah jadi habit dah. Yang itu yang Nabi Nuh AS dia sebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita macam ni tuan-tuan. Kita pesan pada dia, cubalah bangun subuh, tolonglah. Kita pesan banyak kali. Anak kita dengar tak? Dia mungkin dengar, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Tapi pernah ke dia templak kita? Tak pernah. Pernah ke kita cakap dia lari daripada kita? Tak pernah. Dia masih lagi duduk dengan kita, masih lagi makan dengan kita, menonton TV dengan kita, balik kampung dengan kita, balik raya dengan kita. Apa masalahnya tuan-tuan? Yang itu yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Kalau kamu rasa susah, Nuh lagi susah. Kalau anak kamu macam ni, kaum Nabi Nuh lagi macam tu. Kalau mereka boleh, dia boleh, kenapa kamu tak boleh? Itu antara pesan Nabi Nuh, Allah Ta'ala kepada kita melalui cerita Nabi Nuh AS. Dan inilah kekuatan pada Nabi. Kaum Nabi musyrikin Quraisy tak sampai ke tahap seperti mana kaum Nabi Nuh AS. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut apa lagi? Ayat ke-7. Mereka bukan sekadar lari. Bahkan kata Allah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Kata Nabi Nuh AS, dan setiap kali aku menyerukan kepada mereka, kullama, setiap kali tuan-tuan, konsisten. Tak pernah dia tertinggal, tak pernah dia terlupa. Sepanjang setiap kali dia berdakwah, memesan apa tuan-tuan?
da'autuhum, berpesan tentang keimanan pada Allah, litaghfira lahum, dan juga Allah ni Tuhan yang akan ampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka akan letakkan asabi', ni plural tuan-tuan, asabi', jari-jari ni dia letak kat telinga macam ni tuan-tuan. Dia bukan letak satu jari tuan-tuan, ni letak semua jari nak memberi isyarat. Memang dia tak nak, dan ini adalah secara zahir, memang dia tutup telinga dia macam ni. Kaum Nabi Nuh AS ni, depan Nabi Nuh tutup macam ni tuan-tuan. Kalau ada orang dia dengar dengan cakap kita tuan-tuan, di belakang kita tu dia mungkin terima tak terima tu tak apa tuan-tuan, kita tak sakit hati. Yang ini kita cakap dia buat macam ni tuan-tuan. Nak kata apa tuan-tuan? Kita cakap dia buat macam ni. Dan Allah Ta'ala sebut ja'alu asabi'ahum, dia letak semua jari-jari dia di telinga dia. Wastaghshaw thiyabahum, dan kemudian dia tutup kepalanya dengan bajunya pula. Ambil baju tutup kepala tuan-tuan. Tujuan dia apa tuan-tuan? Setiap kali dakwah, pertama supaya Nabi Nuh ni tak perasan dia. Nabi Nuh lalu tutup kepala tuan-tuan. Kita kalau fikir tuan-tuan, nak tutup kepala ni bukan Nabi Nuh tak kenal kaum dia berapa ramai. Sebab beza di antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ni 10 kurun. Dan dalam riwayat-riwayat menyebutkan tuan-tuan, kaum Nabi Nuh ni tak ramai pun, hanya ribuan. Dia tak sampai ke ratus ribu. Dia hanya ribuan sahaja. Nabi Nuh kenal kaum dia. Dia bukan satu umat, satu dunia tuan-tuan. Dia satu kaum. Sebab itu disebut perkataan qaumi. Kaum saja, kaum, satu bangsa dia sahaja. Jadi tak ramai. Mereka ni tutup kepala dia, muka dia dengan baju dia supaya Nabi Nuh AS tak perasan mereka. Sudahlah letak telinga dalam, tangan dalam telinga, kemudian ditutup kepala mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka, kata Allah Ta'ala, wa asarru, secara konsisten tetap mengingkari. Wa asarru, kata Allah. Wa asarru, dia kekal konsisten macam tu perangai dia. Wastakbaru istikbara, dan mereka ini adalah orang yang sangat-sangat sombong daripada kebenaran. Baik, perkataan istikbar tuan-tuan, ataupun kita panggil sebagai al-kibir, dia dua tuan-tuan. Dan ini yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Bila Nabi kata orang yang kibir ataupun kibria tidak akan masuk ke dalam syurga Allah walaupun hanya sebesar zarrah. Walaupun ada sedikit kecil sebesar zarrah, iaitu kesombongan dalam diri kita, dia tak akan masuk dalam syurga Allah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu kibir? Kibir ni bahasa Arab tuan-tuan. Tapi sahabat tanya, apa itu sombong? Kata Nabi SAW, sombong itu menafikan kebenaran dan mengecilkan orang lain, memandang rendah pada orang lain dan sombong daripada kebenaran. Menafikan kebenaran dan memandang rendah pada orang lain, itulah namanya al-kibir ataupun kesombongan. Dan itulah salah satu sifat kepada kaum Nabi Nuh AS. Itu adalah sifat kepada mereka. Kebenaran nampak, dia nafikan. Itu namanya adalah orang-orang yang sombong. Okey, sudahlah letak jari di telinga, tutup kepala, lari. Setiap kali dakwah, lari. Setiap kali dakwah, lari tuan-tuan. Sakit hati tuan-tuan. Dan inilah yang berlaku kepada Nabi Nuh. Sebab itu Nabi Nuh sebut pada Allah Ta'ala, macam mana ya Allah? Kenapa Nabi Nuh sebut macam ni tuan-tuan? Sebab Nabi Nuh ni nak ajar pada kita. Allah rakamkan ayat ini. Kita dakwah tuan-tuan bukan tengok pada kuantiti. Bukan tengok pada kuantiti. Berapa ramai yang kamu dah beriman? Kalau ramai, itu tanda kejayaan, sukses kamu ni. Tak tuan-tuan, tidak. Yang Allah Ta'ala nak kita perhatikan bukan berapa ramai yang beriman, tapi sudahkah kamu berdakwah? Sudahkah kita mulakan dakwah ni tuan-tuan? Beriman tak beriman tu, itu bukan kayu pengukur. Pengukurnya adalah adakah kita sudah bertindak ataupun belum. Okay? Yang itu yang kita tanya pada kita. Saya ada jiran tetangga yang bukan Muslim. Saya ada kawan-kawan sekerja yang bukan Muslim. Pernah tak saya sebut tentang dakwah? Itu penting tuan-tuan. Bukan berapa ramai yang beriman atau tidak. Sebab itu ayat ini adalah untuk menunjukkan kepada baginda Nabi SAW. Jangan duka cita dengan apa yang telah kamu lakukan. Jalan terus. Jalan terus. Yang beriman ataupun tidak, itu kerja Allah Ta'ala. Kerja kamu adalah untuk menyampaikan, menyeru agama ini kepada manusia. Okey. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Kata Nabi Nuh AS ayat ke-8, "Summa inni", kemudian sesungguhnya aku itu da'autuhum jihara, dan aku juga telah dakwah kepada mereka adalah secara terang-terangan. Subhanallah. Ni maksudnya rapat umum tuan-tuan. Dia kumpulkan ramai-ramai, sampaikan dakwah.
Maksudnya apa tuan? Nabi Nuh alaihissalam gunakan semua metod. Dia tak pernah putus asa. Semua metod. Kalau metod rapat umum saya guna. Metod secara sembunyi-sembunyi saya guna. Metod melalui Facebook saya guna. Semua cara guna. Tak ada satu pun saya tak pernah guna dan tak pernah manfaatkan. Semua saya manfaatkan. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Semua kesempatan dan peluang dakwah itu semuanya dimanfaatkan. Tidak ada satu pun yang Nabi Nuh culas. Sebab itu dia bagi tahu, aku dah dakwah pada mereka secara jihar. Terang-terang pun aku dah sampaikan. Thumma inni a'lantu lahum. Dan juga aku telah dakwahkan kepada mereka bukan sekadar terang-terangan, wa asrartu lahum israra. Bahkan aku telah dakwah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, secara rahsia. Sebab ada orang tuan-tuan, dia suka ramai-ramai, dia tengok orang pergi satu kuliah, dia pun join, duduk. Selalu kan macam tu kan. Kita ni bukan orang tempatan. Kita datang singgah solat. Tengok ada kuliah, kita pun duduk dengar kuliah. Ada orang jenis macam tu tuan-tuan. Ada orang dia tak suka macam tu. Dia suka ustaz datang rumah dia, ceramah dekat rumah dia. Dengan keluarga dia. Dia suka sembunyi-sembunyi. Macam-macam kaedah tuan-tuan. Adakah tak dibenarkan? Semuanya dibenarkan. Dan semuanya digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Okay. Sebab itu tuan-tuan, hukum kita berdakwah ni dalam semua metod, semuanya diharuskan. Tuan-tuan nak buat di TikTok, buatlah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat di Facebook, buatlah tuan-tuan. Tuan-tuan nak di mana-mana platform, gunalah tuan-tuan. Yang penting ikut seperti mana dakwah Nabi. Kalau kita mampu ubah masyarakat tuan-tuan dengan platform itu, gunakan. Dengan syarat jangan sampai kita tenggelam dengan arus tersebut. Yang ini tidak tuan-tuan. Dekat Facebook ada trend dia, dekat TikTok ada trend dia, yang ustaz pun join, kita pun jadi caca marba, dah tak faham. Yang nak dakwah ni siapa sebenarnya? Ustaz ni kena dakwah ke? Mad'u dia kena dakwah ni? Sekarang kita tengok dah macam tu kan tuan-tuan. Ustaz tu kata saya nak kena jadi orang muda, akhirnya lebih kepada lara daripada dakwah. Sebab itu Nabi SAW tunjuk pada kita tuan-tuan. Waktu Nabi SAW nak dakwah, Nabi naik di Gua Hira. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi dia rasa dia tak mampu untuk sampaikan dakwah kepada umatnya. Jadi dia asingkan dirinya supaya dia tidak berubah mengikut masyarakat. Saya kalau mampu ubah, saya ubah. Kalau tak mampu ubah, saya asingkan diri supaya saya tak tenggelam dengan arus masyarakat. Dan itulah sebagai peringatan kepada orang-orang mukmin. Supaya kita tak mengikut masyarakat. Tapi akhirnya berubah tuan-tuan. Kita mula-mula nak berdakwah, akhirnya kita yang ikut trend, kita yang ikut mereka. Habislah tuan-tuan. Dan itulah yang ditunjukkan di dalam sirah Nabi SAW. Okey. Baik. Jadinya tuan-tuan, Nabi Nuh AS merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merintih kepada Allah, nak tunjukkan kepada kita semua pendekatan dakwah, semuanya dia buat. Dan Nabi Nuh AS sebut pada ayat 10, ayat 11 dan ayat 12 tuan-tuan. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Ayat 10, 11 dan 12 ni tuan-tuan, iaitu kaum Nabi Nuh AS, dia pernah ditimpa musibah. Sebelum Allah datangkan At-Taufan, iaitu gelombang air. At-Taufan ni dia datang daripada perkataan tawaf, iaitu ada dua pusingan. Al-Taufan maksudnya ada dua pusingan. Dia musanna tuan-tuan. Satu pusingan daripada atas, air yang turun daripada langit ada pusingan dia, dan air yang keluar daripada bumi pun ada pusingan dia. Maksudnya air daripada atas dan bawah ni dia bertembung pusingan dia tuan-tuan, jadi banjir besar. Jadinya sebelum berlakunya banjir besar ni, kaum Nabi Nuh AS, Allah datangkan musibah awal dia, iaitu kemarau yang berpanjangan, yang menyebabkan mereka ni kebuluran, yang menyebabkan mereka ini kelaparan. Dan waktu Allah Ta'ala datangkan musibah ini adalah sebagai peringatan kembali kepada Allah. Jadi waktu tu Nabi Nuh AS ambil kesempatan dakwah. Dia kata apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh AS, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu, iaitu mohonlah pengampunan kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang memberikan pengampunan secara berulang-ulang. Itu perkataan ghaffar. Ghaffar ni tuan-tuan, iaitu Allah berikan pengampunan secara berulang-ulang. Ada hadis riwayat Al-Imam Bukhari tuan-tuan bercerita, Allah Subhanahu Wa Taala ni memberikan pengampunan. Kata Nabi SAW, Allah sendiri berfirman, hadis ni hadis kursi. Kata Allah Taala, aznaba abdun zamban, ada hamba-Ku melakukan dosa. Lepas dia bermaksiat, qala, dia pun berkata, Allahumma ghfirli zambi,
Dia pun angkat tangan, dia pun minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah semua dosa dan maksiat yang saya buat. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah jawab seruan taubat hambanya. Kata Allah Ta'ala, aznaba abdi zamban, hambaku telah datang melakukan dosa kepada aku. Fa'alima annahu rabban yaghfiru dzamba, dan dia tahu akulah Tuhan satu-satunya Tuhan yang memberikan pengampunan. Wa ya'khudhu bidzamba, dan akulah satu-satunya Tuhan yang akan memberikan azab bagi orang yang melakukan dosa. Aku ampunkan dosa si fulan ni. Setiap kali dia bertaubat, Allah ampunkan. Lalu kata Allah Ta'ala, thumma ada fa'adnaba, lepas dia bertaubat dan Allah terima taubat dia, kata Allah, dia kembali balik buat maksiat. Buat balik maksiat, tuan-tuan. Thumma ada fa'adnaba, kembali buat maksiat. Faqala, lepas dia bermaksiat, dia angkat tangan lagi. Rabbighfirli dzambi, kata Allah. Dia pun minta pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Dan Allah pun kata, Allah jawab, faqala Allah Ta'ala, kata Allah, aznaba abdi dzamban, hambaku datang kepada aku melakukan dosa. Fa'alima annahu rabban yaghfiru dzamba, dan dia tahu akulah satu-satunya Tuhan yang memberikan pengampunan. Wa ya'khudhu bidzamba, dan akulah satu-satu Tuhan yang memberikan azab. Aku ampunkan dosa hambaku. Thumma ada fa'aznaba, setelah dia bertaubat dan diberikan pengampunan, dia buat balik maksiat. Kenapa macam ni, tuan-tuan? Sebenarnya hadis ini Allah cerita tentang kita. Hari ni buat maksiat, taubat, tuan-tuan, pergi Mekah. Esok balik Mekah, buat maksiat lagi. Kemudian taubat lagi, tuan-tuan. Nanti buat maksiat lagi, taubat lagi. Allah terima tak? Setiap kali kita taubat, setiap kali itu Allah terima, tuan-tuan. Setiap kali itu Allah terima. Allah tak pernah jemu memberikan pengampunan. Yang jemu kita. Itu namanya Ghaffar. Allah beri pengampunan secara berulang-ulang. Tuan-tuan tengok, hadis ni Allah, Nabi SAW kata apa? Allah sebut 3 kali hamba ni buat maksiat yang sama, dan 3 kali dia bertaubat, 3 kali Allah berikan pengampunan. Sampai kali ketiga Allah kata apa? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Kamu buatlah apa yang kamu nak. Aku benar-benar akan memberikan pengampunan kepada kamu setiap kali kamu bertaubat. Artinya apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala memberikan harapan dalam hidup kita ni, setiap kali kamu bermaksiat, jangan putus asa daripada rahmah Allah. Jangan putus asa daripada rahmah Allah. Allah sentiasa memberikan kepada kamu peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat. Dan peluang itu tak pernah tertutup, melainkan nyawa berada di kerongkong nanti. Itu saja. Selagi mana kita bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat. Dan tak pernah Allah tolak, tuan-tuan. Ni harapan Allah kepada manusia. Saya pernah sebut pada tuan-tuan. Manusia ni dalam hidup dia, azab adalah apabila dia putus harapan. Kita tak makan, kita boleh tahan beberapa hari, tuan-tuan. Kita tak minum, boleh tahan beberapa hari. Kita tak bernafas, boleh tahan beberapa saat, beberapa minit. Tapi kalau kita putus harapan dalam hidup kita, sesaat pun kita tak boleh teruskan kehidupan. Bahkan ramai yang membunuh diri. Sebab apa? Harapan tidak ada. Sebab itu Allah dalam agama ni, dia sentiasa memberikan harapan kepada hamba-hamba yang melakukan dosa kepadanya. Ada satu hadis, tuan-tuan, riwayat Al-Imam Muslim. Nabi SAW ceritakan, kana rajulan min Bani Israel mutawakhiyain. Ada 2 orang lelaki daripada Bani Israel yang bersaudara. Seorang ahli maksiat, seorang lagi ahli ibadah. Ahli maksiat ni hari-hari buat maksiat, hari-hari. Ketika dia buat maksiat, setiap kali itulah ahli ibadah saudaranya nampak. Fayaqulu, kata Nabi SAW, fayaqulu, dia menggunakan fi'lul mudhari', iaitu dia sentiasa berpesan dan menasihati. Nampak je cakap. Apa dia kata? Aqsir. Dia kata, janganlah buat maksiat. Tinggalkan maksiat. Perkataan tu satu kalimah, tuan-tuan. Nasihat si fulan ni pada kawan dia ni satu je. Aqsir. Tinggalkan maksiat. Jangan buat maksiat. Kalau kita dalam pahaman kita, tuan-tuan, kawan yang nasihat ini, dia tak marah pun. Dia tak membebel pun. Hanya dia pesan, jangan bermaksiat. Berhentilah bermaksiat. Sehinggalah, tuan-tuan, kata Nabi SAW, satu hari, bila mana si fulan ni bermaksiat, kawan ni nampak dan dia pesan benda yang sama. Aksir, tinggalkanlah maksiat. Tiba-tiba ahli maksiat itu pun, dia pun membalasnya. Dia kata apa? Khallini wa rabbi. Kubur kau. Kubur aku. Abu'itha alayya raqibah. Kau ni penyibuk lah. Dia provoke, tuan-tuan, provoke. Kawan ni sepanjang dia menasihati, dia tak pernah marah, tak pernah provoke, tuan-tuan. Dia hanya sebut aksir, tinggal maksiat.
Tapi bila kawan tu cakap macam tu tuan-tuan, dia terkesan. Dan dia kata apa? Wallahi la yaghfirullahu dia kata la yaghfirullahu laka. Allah tak akan ampunkan dosa kau. Kemudian dia kata lam yadkhilakallahu aljannah. Allah tak akan masukkan kau dalam syurga kerana perangai macam ni lah. Sombong. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kata Nabi SAW, bila mana mereka itu berdiri di hadapan Allah di yaumul mahsyar, Allah kata kepada ahli maksiat tadi, idhab ila jannati birahmati. Kamu masuk ke dalam syurga aku dengan rahmatku. Manakala pada ahli ibadah tadi kata Allah Ta'ala, idhab ila nari. Kau masuk pula ke dalam neraka aku. Kenapa jadi macam ni tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu peluang pengampunan daripada Allah ni luas. Allah beri harapan. Kita jangan tutup harapan manusia untuk bertaubat pada Allah. Itu perkataan Ghaffar. Ghaffar. Jangan kita kata, kamu ni kau perangai macam ni, Allah tak ampunkanlah. Jangan tuan-tuan, jangan. Allah sentiasa memberikan pengampunan. Kita dengar hadis yang selalu yang masyhur tuan-tuan. Seseorang yang bunuh 99 orang, bertaubat. Jumpa dengan seorang abid. Abid tu kata, kalau perangai macam ni lah, memang tak dapat pengampunan kamu ni. Dia bunuh abid tu tuan-tuan. Lalu dia menyesal lagi. Dia jumpa dengan orang alim. Saya ni dah bunuh 100 orang dah. Macam mana keadaan saya? Orang alim pun tahu kan tuan-tuan. Tadi abid tu dibunuh sebab dia cakap tak dapat pengampunan. Dia pun kata, kau dapat pengampunan. Taklah macam tu. Tapi dia kata, sebabkan ilmu Allah ni, Allah maha pengampun. Dia kata, Allah tetap ampuni kamu. Siapa lagi yang nak halang kamu daripada bertaubat pada Allah? Maka si fulan ni tuan-tuan, dia pun rasa lega nak bertaubat, keluar daripada kampungnya menuju kampung yang lain, di tengah jalan mati. Tuan-tuan pun maklum hadis ni. Apa yang berlaku tuan-tuan? Malaikat rahmah yang menjemput rohnya. Walaupun dia tidak melakukan amal saleh, walaupun dia tidak pernah melakukan ketaatan pada Allah, kerana niat dia tu Allah berikan pengampunan dan menjadikannya sebagai ahlul jannah. Punya luas pengampunan daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita berdakwah ni, pesan-pesan kepada anak kita, kepada anak-anak buah di pejabat kita tuan-tuan, iaitu kita ni yang penting. Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Sebab semua yang Allah datangkan dalam hidup ni, semuanya adalah ujian kepada kita. Sabar banyak-banyak tuan-tuan. Yang mengubah manusia ni bukan kita, tetapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, saya berhenti pada ayat 10 tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Sebab ayat selepas ini dia lebih menarik. Kita akan tengok betapa pentingnya taubat dalam kehidupan. Sebab dia akan mendatangkan banyak bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.